Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam pertemuan pertama kita ini, dalam siri-siri penjelasan tentang firqah-firqah ataupun kumpulan-kumpulan yang menyeleweng di dalam ajaran Islam, kita akan memulakan dengan menelusuri dan meneliti sejumlah dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah yang menunjukkan kepada umat Islam bahawa akan berlaku perpecahan dan wujud golongan yang menyimpang, dan dalam situasi itu yang disuruh oleh syarak, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah supaya kita berpegang teguh dengan al-jamaah, ahli sunnah wal jamaah, mereka yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat ke-153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Maksudnya, dan bahawa inilah jalanku yang lurus, yakni agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fattabi'uh, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang selain daripada ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang menyebabkan kamu akan menyimpang daripada jalan yang lurus ini. Demikian itulah yang telah diwasiatkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu supaya menjadi orang yang bertakwa. Selain daripada itu, Allah Ta'ala juga mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat ke-7 firman-Nya, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Maksudnya, dialah yang telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab, yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang jelas, di mana inilah induknya yang dikembalikan kepadanya tafsiran Al-Quran. Dan ada sebahagian ayat yang lain adalah samar-samar, seperti dimansuhkan atau mutlak yang perlu dimuqayyadkan, atau am yang perlu dikhususkan. Adapun mereka yang terdapat dalam hati mereka penyelewengan, mereka akan mengikut ayat yang samar-samar ini kerana mengharapkan berlakunya fitnah dan mengharapkan mencari-cari takwilnya yang tidak benar. Sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun orang yang rasikhun, yang kukuh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman dengannya semuanya, kerana semuanya datang daripada Tuhan kami, tidak ada percanggahan. Dan tidak ada yang beringat kecuali mereka yang mempunyai albab, lubuk hati yang mendalam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksud ayat ini ialah akan ada golongan dalam kalangan umat Islam ini yang mencari-cari dalil daripada Al-Quran sendiri, daripada Sunnah, yang mana dalil itu memerlukan penjelasan lain daripada Al-Quran atau daripada As-Sunnah atau daripada tafsiran para salaf, yakni dalam kalangan sahabat yang menyaksikan peristiwa penurunan ayat Al-Quran, yang menyaksikan peristiwa berlakunya sesuatu hadis Nabi SAW, yang mana mereka memahami konteks ayat ataupun hadis tersebut. Tetapi mereka ini mengambil teks-teks ini di luar daripada konteksnya, lalu mereka membawa fahaman-fahaman baharu dalam Islam
yang menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengingatkan juga dalam surah Ali Imran ayat 105 supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang berpecah belah setelah datangnya penjelasan daripada Allah, iaitulah Rasul dan wahyu daripadanya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti golongan yang telah berpecah belah dan berselisih daripada kalangan ahli kitab setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, diturunkan Taurat, diturunkan Injil, kemudian setelah Rasul mereka wafat ataupun diangkat Allah ke langit, Nabi Isa AS, mereka berpecah belah dalam agama mereka, membentuk pelbagai aliran-aliran yang sesat. Mereka itu bagi mereka azab yang sangat dahsyat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam jikalau kita mengikut jejak langkah golongan ahli kitab berpecah belah, maka ini akan menyebabkan kita terdedah kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan berpecah belah di sini adalah berpecah belah yang menyimpang daripada jalan yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis menjelaskan lagi perkara ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan lagi perkara ini dengan lebih terang. Di mana dalam sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qadhati bil qadhah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara? Qala faman? Kamu akan mengikut jejak langkah orang sebelum kamu, setapak demi setapak, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan ikut masuk sekali, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu maksudkan Yahudi dan Nasrani? Yakni adakah ada di kalangan umat ini di akhir zaman akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka, siapa lagi? Dalam riwayat Sahih al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khadha al-quruna shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umatku mengikut jejak langkah umat-umat terdahulu, dari sejengkal ke sejengkal, sedepa ke sedepa, atau sehasta ke sehasta. Lalu ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kamu maksudkan umat sebelum ini ialah golongan Farsi dan Rom, Majusi dan juga Kristian dan Yahudi? Kata Nabi SAW, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka itu? Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, maknanya memang akan ada kalangan umat Islam yang akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani yang menyimpang daripada ajaran Islam, berpecah belah dalam pemahaman agama. Tetapi dalam hadis yang sahih juga yang telah mutawatir daripada Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW memberi jaminan bahawasanya akan ada kekal satu kelompok daripada umatnya akan terus berpegang dengan kebenaran sehinggalah berlakunya kiamat. Dan ini kita akan lihat dalam siri yang kedua insya-Allah, berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW menceritakan bahawa umat ini akan berpecah kepada beberapa kelompok yang banyak dan satu sahaja yang masih kekal berada di atas jalan yang benar. Jadi kesimpulan daripada siri yang pertama yang kita cakap di sini adalah memang akan berlaku dalam kalangan umat Islam ini perpecahan dan aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam sendiri yang menyalahgunakan ayat Al-Quran dan Sunnah. Dan kita perlu berhati-hati terhadap kelompok ini
dan kita perlu berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.